Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1333. Antara paparan utama. Negara berdiri dengan hukum dan kebijaksanaan. Bank di Malaysia bantu layanan cyber. Ustaz sibuk sehingga urusan wali Allah bukan keutamaan. Isu telur India, siapa pembohong? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinergi antara ulama dan umara amat diperlukan dalam pembinaan sebuah negara demi keamanan, kerukunan serta semangat bersatu padu yang memberi manfaat kepada semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meski kebebasan rakyat itu dijamin, namun negara ini berdiri dengan hukum. Setiap permasalahan atau isu mesti jelas dibedakan antara kebenaran dengan fitnah. Keyakinan akan terhapus apabila fitnah secara berterusan dipaksakan ke atas khalayak sehingga mengkucar-kacirkan negara dan memangsakan rakyat di bawah. Menurut beliau, nasihat dan kritikan yang membina akan membuka pintu kepada reformasi dan pastinya memanfaatkan semua pihak. Negara juga akan kekal subur dengan adanya sinergi ulama umara, kerjasama jitu antara ilmuwan dan pemimpin, agar segala cadangan dan idea dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan undang-undang demi kemaslahatan rakyat. Katanya dalam satu hantaran di Facebook setelah hadir di Majlis Ilmu Madani Seri Perdana Syekh Dr. Yusri Rushdi Gabr Al-Hasani. Rabu lalu ketika menyampaikan ucapan sempena memperingati Hari Antarabangsa untuk memerangi Islamofobia, Anwar mengingatkan semua pihak agar mengamalkan kesederhanaan selaras dengan pelaksanaan Malaysia Madani dan menolak ideologi ekstremis sama sekali. Islamofobia dan semua tindakan kebencian serta keganasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan mesti ditolak. Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa secara konstruktif dan kolektif bagi mencapai tujuan ini. Sudah tentu sebagai rakyat Malaysia berbilang kaum yang juga berpegang kepada kedaulatan undang-undang wajib sama-sama bertanggungjawab untuk sentiasa mempromosi sikap kasih sayang serta rahmah. Khutbah Jumaat di Selangor hari ini mengingatkan bahawa sikap ekstrim tidak wajar dalam beragama telah diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai faktor kebinasaan umat yang sangat dicela Islam. Antara sikap ekstrim yang disebut di dalam khutbah hari ini ialah sikap taksub dan fanatik terhadap sesuatu. Sikap ini membawa keyakinan bahawa mereka sahaja yang benar, sebaliknya yang lain adalah salah, sesat, batil atau kufur. Lantaran muncul dakwaan seperti kami sahaja Islam, kami sahaja pendukung sunnah atau kami sahaja masuk syurga. Sedangkan Rasulullah SAW telah memberi amaran melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau. Justru khutbah Jumaat hari ini yang mengajak umat Islam menghayati 3 perkara. Pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal, yakni sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang dapat dipraktikkan dalam semua situasi, masa dan tempat. Kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa sikap ekstrim dan radikal dalam beragama hanya akan menjadi penyebab munculnya fitnah, kemudaratan dan kehancuran umat. Jauhi sikap tidak boleh bertolak ansur, memaksa orang lain dengan satu pandangan, berlebih-lebihan dan bersikap kasar. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci dalam menyelami keindahan serta kesempurnaan beragama, bahkan memperoleh kejayaan di dunia serta akhirat. Susah sangatkah hendak akur kepada ajaran Islam sebagai agama yang mudah, sederhana dan praktikal?
Melayu Islam adalah yang majoriti di negara ini. Mereka lah yang menguasai negara di bawah payung Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja-Raja Melayu di setiap negeri. Maka Melayu Islam lah yang wajar menunjukkan teladan yang baik untuk menjadi ikutan rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini. Islamofobia akan terbenam dengan sendirinya jika sinergi antara ulama dan umara penuh kebijaksanaan dan berjalan seiring bersama rakyat berbilang kaum dengan berdasarkan hukum yang kita sudah sama-sama dirikan. Kita boleh. Sekali lagi, rakyat Malaysia gempar. Kali ini, 5 bank utama di negara ini disyaki terbabit dalam pengubahan wang haram oleh sindiket penipuan pelaburan yang didalangi warga negara United Kingdom. 5 bank berkenaan kini dalam radar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana berperanan mewujudkan akaun untuk kegunaan sindiket dalam proses pemindahan wang mangsa ke luar negara sehingga RM1 juta sehari. Menurut laporan media, sekurang-kurangnya 20 kaki tangan bank terbabit terdiri daripada juru audit dan pegawai kaunter hadapan dipercayai berperanan memudahkan sindiket membuka akaun. Akaun-akaun ini digunakan oleh sindiket bagi mengutip wang tunai yang didepositkan oleh mangsa penipuan. Menurut siasatan SPRM, kebanyakan mangsa dikenal pasti sebagai warga Australia dan United Kingdom. Pegawai bank itu juga dilaporkan akan menutup mata terhadap sebarang laporan transaksi mencurigakan pada akaun bank berkenaan, lapor Berita Harian. Sindiket penipuan tersebut mampu mengaut keuntungan haram kira-kira RM200 juta hanya dalam tempoh 3 bulan. Sebagai balasan, pegawai bank terbabit akan menerima upah antara RM1,000 hingga RM2,000 bagi setiap akaun bank yang berjaya dibuka untuk kegunaan sindiket. Difahamkan, akaun berkenaan hanya digunakan untuk tujuan transit kerana sindiket akan segera mengalihkan wang yang didepositkan ke akaun milik penjenayah tersebut di Hong Kong. Menurut sumber yang dipetik media, bank-bank yang dikesan terbabit dalam operasi sindiket penipuan antarabangsa ini kesemuanya beroperasi di ibu negara. Siasatan SPRM mendapati 20 hingga 30 akaun bank digunakan pihak sindiket. Selepas 3 bulan, akaun berkenaan akan ditutup dan akaun baru pula dibuka. Sindiket ini aktif di beberapa negara termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Hong Kong dan UK. SPRM juga dikatakan sudah mengenal pasti 7 hingga 8 syarikat palsu yang diwujudkan sindiket penipuan sebagai cara untuk membuka akaun bank di negara ini. Syarikat-syarikat berkenaan yang didapati berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM digunakan untuk mempromosikan skim pelaburan palsu bagi memancing mangsa. Siasatan juga mendapati sindiket itu juga memperincikan operasi mereka dengan mengaitkan syarikat antarabangsa terkenal dalam skim penipuan mereka, menurut laporan. Peranan bank tersebut terbongkar susulan kejayaan siasatan SPRM menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa di negara ini menerusi operasi Tropicana, Tropicana baru-baru ini. Operasi ini dijalankan dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Cyber Security Malaysia, Telekom Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Tenaga Nasional Berhad dan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita mendengar ahli politik didakwa di mahkamah kerana korup. Penguat kuasa ditangkap juga kerana korup. Kini pegawai bank yang kita harapkan menjaga wang kita turut korup. Apa dah jadi dengan negara ini? Mengapa negara kita yang pernah disebut sebagai semenanjung emas sudah menjadi seolah-olah negara mafia? Sekolah tahfiz tumbuh bagai cendawan di waktu pagi. Tahap pendidikan rakyat semakin tinggi. Tidak terbilang yang memiliki Masters dan PhD. Saban tahun, ramai tokoh menerima pangkat Datuk dan Tan Sri. Tetapi jenayah Kuala Putih dilakukan lanun cyber semakin menjadi-jadi. Lanun cyber berbondong datang ke negara ini untuk menjadikannya hub jenayah mereka kerana ada pegawai yang terunjuk lurus kelingking berkait. Di mana silapnya? Kementerian yang bertanggungjawab dalam pendidikan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, badan-badan penguat kuasa, pertubuhan bukan kerajaan termasuk Persatuan Ibu Bapa, parti politik dan kumpulan masyarakat sivil hendaklah berganding bahu untuk mencari solusi bagi memberhentikan kebejatan ini. Siapa lagi kalau bukan kalian yang rakyat diharapkan. Apapun, Jom Channel mengucapkan syabas kepada pegawai-pegawai operasi jujur yang terlibat dari JIM, SKMM, CSM, TM, SSM, TMB dan LHDN. Teruskan usaha kalian demi negara tercinta. Pada pagi Khamis, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan Terengganu, Muhammad Nur Hamzah gagal hadir memberi keterangan perbicaraan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Marang. Namun, setelah dikenakan waran tangkap oleh Mahkamah Pilihan Raya Terengganu, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Payung itu tampil dengan alasan kesibukannya mengutamakan rakyat. Saya hanya nak bercerita bahawa saya memberi kerjasama yang murni dengan firma guaman yang mewakili calon BN di Marang dalam PRU 15.
Saya telah hadir pada petang Selasa yang lalu. Mahkamah mencadangkan saya datang pada Rabu tapi saya menjawab Rabu ada persidangan Dewan Undangan Negeri. Saya tidak boleh hadir, katanya dalam kenyataan di Facebook beliau. Beliau tahu keperluan untuk hadir pada Khamis jam 10 pagi itu. Lawyer BN cadang supaya hadir pada 10 pagi Khamis tetapi saya mencadangkan petang hari Khamis sebab saya banyak komitmen program pada pagi Khamis. Rakyat mesti diutamakan, tegasnya. Jom kita lihat apakah yang menjadi keutamaan Muhammad Noor dalam jadual pagi beliau. 9 pagi perasmian gunting rambut dalam Dewan Undangan Negeri Bukit Payung. 10.15 pagi menghadiri untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar di program Ihya Ramadan di Wisma Darul Iman. 11.30 pagi akan merasmikan majlis penutup program bersama orang kurang upaya di Ma'had Syatibi. 12.30 pagi merasmikan majlis penutup jelajah ilmuwan oleh Syekh Nuruddin Banjar Al-Makki. Nah, demikian program yang lebih diutamakan oleh pemimpin PAS bergelar Ustaz ini berbanding hadir memberi keterangan berhubung kes yang dihadap oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Semua aktiviti yang kononnya mengutamakan rakyat adalah hanya untuk merasmikan program dan hadir dalam perasmian program. Adakah merasmikan program atau hadir program itu masuk dalam petunjuk prestasi utama KPI Wakil Rakyat PAS sehingga memberi keterangan di mahkamah itu tidak diutamakan? Adakah merasmikan program dan hadir program itu tidak boleh diwakilkan? Kebetulan kemarin Ahli Jawatankuasa Dewan Ulama PAS Pusat Muhtar Senib memuat naik satu hantaran di Facebooknya yang menganggap Abdul Hadi sebagai wali Allah. Wallahi saya cemburu dengan lelaki ini. Beliau memiliki lautan ilmu, diakui sebagai ulama dan pemimpin bertaraf dunia. Tapi lihatlah baju, kain dan kasut beliau. Walau difitnah dan dicerca musuh, beliau tetap tenang. Kiblat perjuangannya tetap lurus. Sungguh beliau adalah wali Allah. Nanti kehilangan beliau menjadi musibah kepada umat ini, kata Mukhtar. Nak gelak atau nak menangis? Seorang pemimpin PAS anggap Abdul Hadi wali Allah. Seorang lagi tidak memberi keutamaan untuk hadir bagi memberi keterangan dalam pembicaraan yang melibatkan masa depan manusia yang kononnya wali Allah ini sebagai ahli Parlimen Marang. Jom Channel sukar memahami bagaimana seorang yang kononnya wali Allah sering ponteng untuk hadir di Parlimen pada sidang ke-14 lalu. Sedangkan penyertaan dalam debat di Parlimen adalah tugas hakiki seorang ahli Parlimen. Semasa pentadbiran dahulu, Abdul Hadi juga telah dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri. Namun, beliau hanya makan gaji buta kerana tiada apa-apa yang dilakukan olehnya sebagai memenuhi amanah jawatannya. Hari ini, beliau bercakap hendak menjatuhkan kerajaan yang diterajui Ulil Amri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maaf cakap, tolong jangan celarukan umat Islam dengan gelaran wali Allah. Sebaliknya, marilah kita sama-sama menghayati perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang amanah sebagai taklif atau tanggungjawab dan bukan tashrif iaitu kemuliaan seperti gelaran, pangkat atau jawatan semata-mata. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Wallahu alam. Sekeping surat bertarikh 6 Mac 2023 kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Muhammad Sabu daripada Shahrizal bin Ahmad bagi pihak JNT Advanced Tax Sdn Bhd menjelaskan bahawa syarikat mereka telah diberikan kebenaran khas sementara pengimportan telur ayam segar dari negara India pada 13 Disember 2022 sehingga Jun 2023. Menurut Shahrizal, pada 23 Februari 2023 dan 1 Mac 2023, pihaknya telah memaklumkan kepada Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wika Siong untuk antara lain membetulkan dan atau menarik balik kenyataan beliau di Parlimen baru-baru ini. Jom Channel kongsi kenyataan JNT Advanced Tax Sdn Bhd berhubung beberapa perkara yang disebut oleh Ahli Parlimen Air Hitam itu sebagai tidak benar, iaitu pertama, tempoh perjalanan kapal dari Chennai, India ke Pelabuhan Klang memakan jangka masa 4 hingga 5 hari dan bukan 3 hingga 4 minggu seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Wika Siong, dan dengan demikian kesegaran telur yang diimport tidak berkompromi. Kedua, untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri Menteri, telur yang diimport dijual secara kontena dengan harga tidak melebihi 39 sen secara borong yang kemudiannya dijual di pasar tempatan pada harga yang tidak melebihi 44 sen dan bukan 50 sen seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wika Siong, di mana beliau tidak memberi apa-apa bukti berkenaan harga 50 sen jualan telur India ini. JNT Advanced Tax Sdn Bhd menuntut Kasyong pembetulan fakta-fakta tersebut di Parlimen untuk meyakinkan rakyat tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menampung keperluan tempatan pada masa itu akibat kurang pengeluaran telur di pasaran tempatan yang sangat serius.
Syarikat tersebut menggesa ahli parlimen air hitam itu dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen berhubung tingkah laku dan kenyataan-kenyataan fakta yang tidak benar, memandangkan peluang telah pun diberikan kepada beliau untuk membetulkan kenyataannya di parlimen serta di platform media sosial. Kata Shahrizal, Kassiong telah mengelirukan serta merunsingkan rakyat jelata. Surat JNT Advance Tax Sdn Bhd juga menyertakan lampiran bukti tempoh perjalanan dari Pelabuhan Chennai ke Pelabuhan Klang dan bukti harga jualan DNSK 43 sen bagi sebiji telur. Sementara itu, KPKM menjelaskan 5 fakta yang terpakai hari ini berhubung telur dari India, iaitu fakta pertama, tidak melibatkan sebarang dana awam. Syarikat pengimport tidak mendapat subsidi dan pengecualian cukai. Segala risiko ditanggung sepenuhnya oleh syarikat tersebut. Fakta kedua, tiada kontrak dianugerahkan, hanya kelulusan khas bagi mempercepatkan urusan mencukupkan kekurangan bekalan telur ayam tempatan. Fakta ketiga, kelulusan khas yang diberi bukan bersifat eksklusif kerana permohonan mengimport telur terbuka kepada semua pihak yang berminat. Fakta keempat, semua telur yang diimport telah lulus ujian Whole Test and Release HTR dan bebas dari segala penyakit. Dan fakta kelima, kelulusan khas boleh ditamatkan pada bila-bila masa sekiranya bekalan telur ayam tempatan kembali stabil dan mencukupi. Semua fakta yang dikeluarkan oleh KPKM selari dengan maksud surat JNT Advance Tax Sdn Bhd. Harga telur India tidak melebihi 44 sen dan bukan 50 sen. Telur dari India juga selamat untuk dimakan kerana telah melalui prosedur operasi standard SOP yang diwajibkan sebagaimana telur ayam air hitam. Justru, siapa yang berbohong? JNT Advance Tax Sdn Bhd, Muhammad Sabu atau Wee Kassiong. Carian Jom Channel juga mendapati perjalanan laut dari Port of Chennai yang terletak di Tamil Nadu ke Pelabuhan Klang memakan masa kira-kira 2 hari 19 jam sahaja. Wee Kassiong naik kapal apa sampai 3 atau 4 minggu baru tiba dari India ke Malaysia. Presiden MCA itu boleh berlindung di sebalik imuniti sebagai ahli parlimen untuk bercakap apa sahaja. Tetapi Jom Channel hairan kenapa ahli parlimen air hitam itu begitu bersungguh-sungguh memperlekeh usaha Muhammad untuk meningkatkan bekalan telur ayam di negara ini dan menghapuskan cengkaman kartel telur. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Muhammad adalah selaras dengan konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Amanah memperjuangkan konsep rahmatan lil alamin, memerangi kartel makanan termasuk isu bekalan telur adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Amanah bukan PAS yang membisu apabila Wee Kassiong berteriak, "Saya tak mahu dengar ini kerajaan Melayu Islam." Jom Channel memihak kepada kebenaran dan keadilan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal.jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmi Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.